Hello dah, Assalamualaikum. Saya Fatin Nuriana binti Syahrun. Hai, nama saya Nur Alia Natasha. Hai, nama saya Natasha Alia binti Mamahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizaliza binti Niyahaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ain Ashikin binti Muhammad Zubir dari Kumpulan Kapitalis. So, hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan definisi asas kapitalis. Tahukah anda, kapitalis merupakan satu sistem ekonomi dan sistem ekonomi ini bermatlamatkan keuntungan tanpa gangguan kerajaan. Sistem kapitalis ini boleh dilakukan secara individu dan juga bersyarikat, maksudnya beramai-ramai. Seterusnya, sistem kapitalis ni juga, dalam sistem kapitalis ni, untuk menentukan satu harga barang, pengeluaran kos, perkhidmatan dan juga pendapatan, semuanya bergantung kepada kuasa pasaran semasa. Sebab mengapa kami memilih kapitalisme ialah kami ingin memberi kebebasan kepada individu tanpa batas untuk mencipta kekayaan peribadi, memiliki dan mengatur sebagai keharusan bagi inisiatif individu. Ini kerana menunjukkan bahawa keadaan pasaran dalam kapitalisme ini tidak boleh diganggu oleh kerajaan. Mereka bebas untuk memiliki kekayaan atau membuat kekayaan. Selain itu, kami ingin mengaji tentang pertumbuhan ekonomi kerana kapitalisme membolehkan ekonomi berkembang pesat. Ini adalah salah satu faktor asas ekonomi bahawa firma lebih banyak wang, semakin ia boleh melabur dalam pengeluaran, lebih banyak wang yang ia masuk. Maknanya jika mereka dapat keuntungan melalui penjualan barang dan perkhidmatan, mereka akan dapat banyak wang. Wang tersebut akan digunakan untuk pelaburan yang untuk pelaburan jangka masa panjang yang akan memberi kesan baik kepada firma tersebut dan kawasan sekeliling. Sebab ketiga adalah kami ingin mengkaji dengan lebih mendalam apakah di sebalik kapitalisme ini, kebaikan dan keburukan kapitalisme ini sehingga terdapat sesebuah negara yang mengamalkan kapitalisme ini. Yang seterusnya adalah kerangka asas teori kapitalisme. Yang pertama adalah pemilikan sumber ekonomi. Individu bebas memiliki dan menggunakan sumber ekonomi iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan. Kerangka asas yang kedua ialah keputusan tentang peruntukan sumber ekonomi. Ia ditentukan oleh mekanisme harga iaitu kuasa permintaan dan penawaran di pasaran. Individu dan pihak swasta bebas memilih barang dan perkhidmatan yang akan dikeluarkan. Pihak swasta memperuntukkan lebih banyak sumber ekonomi untuk mengeluarkan barang mewah demi mendapatkan keuntungan. Kerangka asas yang seterusnya ialah keputusan tentang agihan pendapatan. Ia ditentukan berdasarkan jumlah faktor pengeluaran dimiliki. Semakin banyak sumber ekonomi yang dimiliki, semakin tinggi pendapatan yang diperolehi. Oleh itu, ia menyebabkan agihan pendapatan tidak setara dalam masyarakat. Kerangka asas yang terakhir ialah insentif. Individu bebas memperoleh dan mencari kekayaan manakala pengeluar bebas bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Sekian itu saja daripada saya. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, kapitalisme memaksa masyarakat terjerumus dalam proses kitaran pengumpulan modal yang tidak berkesudahan. Malah menyebabkan berlaku kehancuran ekologi bumi. Kita perlulah pembangunan terancang yang digerakkan oleh demokratik daripada rakyat, bertujuan meningkatkan kualiti hidup rakyat berasaskan pengeluaran masyarakat yang mampan dan mesra ekologi. Maksudnya kita memerlukan pembangunan yang terancang supaya kualiti hidup rakyat lebih terjamin. Ini hanya dapat dilakukan melalui gerakan rakyat yang mencabar sistem kapitalisme secara berterusan dan memperjuangkan alternatif ekososialis. Itu saja kesimpulan daripada saya.
Saya wakil daripada kumpulan 6 ingin mengucapkan terima kasih. Semoga dapat memberi pengetahuan dan ilmu maupun manfaat kepada semua yang menonton. Terima kasih.